Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini, termasuk rakan-rakan media. Sebagaimana yang sama-sama dimaklumi bahawa hari ini adalah hari pelancaran bagi pecah tanah bagi projek rumah milik dan bercampur di Teluk Kalong. Dan ini adalah salah satu usaha sama di antara pihak kerajaan negeri bersama dengan pihak swasta bagi merealisasikan jumlah rumah mampu milik kepada rakyat negeri Terengganu. Dan semua dapat saksikan bagaimana rumah kategori A untuk mampu milik ini yang berharga hanya RM80,000 walaupun kos jauh lebih besar daripada itu, disediakan untuk memudahkan golongan yang tidak mampu membina rumah dan memiliki rumah untuk memiliki rumah. Dan buat masa ini kita masih ada lagi sasaran 10% untuk mencapai 20,000 rumah mampu milik kepada rakyat negeri Terengganu untuk penggal ini. Dan kita insya-Allah dengan masa yang ada lagi ni sehingga bulan Mei tahun 2023, insya-Allah kita percaya dengan kerjasama yang erat di antara kerajaan negeri dan swasta dan juga GLC daripada kerajaan negeri, insya-Allah kita mampu untuk mencapai janji kita dalam manifesto, insya-Allah. Okey. Kalau ada soalan spesifik yang berkait dengan pada hari ini, kita ada daripada Arus Juta dan kepada mengenai dasar perumahan di negeri Terengganu ini, yang lebihnya Yang Berhormat Datuk Dr. Alias boleh jawablah. Okey. Dr. Sri, berkaitan dengan kos semua macam mana untuk projek ni? Untuk projek ini sebagaimana yang disebut dalam ucapan yang kita dengar tadi, ianya adalah 102 juta, 102 juta untuk kawasan seluas 56 ekar dengan pelbagai kategori rumah lah. Rumah A, rumah B, dan ada pekedaian dan sebagainya lah. Kos tu ditanggung oleh Arus Juta lah. Kerajaan yang menyediakan tanah. Kawasan ni kan kawasan banjir. Jadi macam mana? Ada beberapa kaedah lah bagaimana kita nak mengatasi secara bersama dengan pemaju isu yang senantiasa dihantui di Teluk Kalong inilah. Yang pertama ialah kawasan ini sendiri saya difahamkan oleh pihak Arus Juta bahawa perlu ditambak dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 kaki setelah mendapat nasihat daripada JPS. Jadi mereka senantiasa berhubung dengan pihak JPS untuk menentukan ketinggian yang sesuai lah untuk mengelakkan daripada tenggelam. Yang kedua, kita juga baru dimaklumkan oleh pihak JKR bahawa proses untuk pembinaan jambatan yang tertangguh sebelum ini yang boleh mengurangkan air yang tergenang ni, insya-Allah akan dimulakan pada bulan Oktober nanti. Sekarang ini adalah di peringkat laporan pemilihan secara teknikal kepada pembida-pembida untuk membina jambatan di kawasan Teluk Kalong ini, dan insya-Allah by Oktober, sebulan lagi insya-Allah akan dipilih syarikat yang berkenaan dan mereka akan memulakan pembinaan jambatan. Of course, nak bina jambatan ni sama macam bina rumah lah, dia bukan bulan 10 decide nak buat jambatan, bulan 11 siap jambatan. Ini bukan zaman Nabi Sulaiman, tapi sama jugalah rumah pun makan masa nak tambak, dan bila nak compact tanah pun akan mengambil masa. Jadi saya rasa in time dengan pembinaan jambatan nanti siap dan tambakan ni selesai, pembinaan bermula, insya-Allah pada waktu itu suasana yang lebih baiklah. Kita nak jamin 100% tak banjir, itu bukan kerja kita, tapi kita berusaha sebagaimana cadangan daripada pihak JPS lah. Dr. Sri, kalau kata pembinaan sedang berjalan, mungkinlah waktu banjir akan menjejaskan di kawasan yang berdekatan tu macam mana? Ialah, iaitu kita kata, saya percaya pihak syarikat dan juga pihak kerajaan negeri senantiasa peka dengan apa jua yang berlaku. Kita sedar bahawa kawasan di Teluk Kalong ini bukan setahun dua ini mereka menghadapi banjir dan air bertakur ni sejak sekian lama.
Jadi kita harap mereka dapat bersabar dan insya-Allah kita sama-sama cari jalan lah bagaimana untuk membantu masyarakat sekitar ini menghadapi sehingga sementara ianya dapat diselesaikan dengan secara lebih baik dengan pembinaan jabatan dan saliran air yang lebih baik. Pembinaan jambatan tu Datuk Seri, mereka belanja berapa dan makan masa berapa lama untuk siap? Ya tu saya kena tanya JKR lah. Okey. 12.5. Berapa lama? Setahun insya-Allah. 18 bulan. 18 bulan 12 juta. Detail tu boleh tanya dengan juruterima daerah lah di belakang tu. Dia sementara jambatan buat, kita akan buka laluan air. Itu akan mengurangkan. Biasa punca banjir ni ialah tanya situ space. Kalber tu kecil, ada 3 lubang je. Jadi bila pembinaan bulan Oktober ni, saya dah cadang ke Dr. tadi, kita pecah dulu jalan tu. Biar air lalulah. Laluan air dulu dah. Laluan air. Okey. Ikut tak kos ada berlaku kos kenaikan harga rumah di masa akan datang? Setakat ini tak timbul perkara itu. Kita tengok akan datang tu, kita tengok dari masa ke semasa lah, sebab isu barangan yang naik harga umpamanya dalam kala pembinaan di bawah kerajaan ataupun di bawah MOF ni memang ada diberi semacam subsidi lah kepada 15 raw material yang dilihat dia berlaku kenaikan, maka akan ada kemudahan supaya ianya tidak menjejaskan harga yang ada ni. Datuk Seri, boleh komen sikit tak berkenaan UMNO minta bincang tarif PRU sebelum bajet 2023? Yalah, kita pun dapat daripada media, kita tengoklah apa yang boleh kita buat. Yang ada pihak kata PRU tak boleh diadakan disebabkan ugutan, macam mana Datuk Seri? Saya rasa semua kita faham bahawa PRU dalam keadaan kerajaan berkat pusat yang ada sekarang ini adalah keputusan Jemaah Menteri yang dibawa oleh Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita tengoklah setakat mana Jemaah Menteri memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Dan saya percaya bukan keputusan sesuatu individu sahaja, apatah lagi mereka yang tidak di dalam Jemaah Menteri. Banyak yang berlaku sekarang ini mereka yang di luar daripada Jemaah Menteri yang memberi komen. Memang kalau kita tanya, kita 20 orang di sini, tanya bila nak pilihan raya masing-masing ada tarikh masing-masing. Jadi sama jugalah yang berlaku kepada mereka di luar parti, di luar daripada kerajaan itu memberi pandangan itu berdasarkan kepada keperluan masing-masing, kehendak masing-masing dengan sebab masing-masing. Yang penting ialah Jemaah Menteri mesti buat keputusan yang dibawa oleh Perdana Menteri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Last question lagi, Datuk Seri. Baru ni muktamar tahun lepas dengan tema yang cukup menarik, iaitu Malaysia Sejahtera, menggambarkan bahawa cukup bersedia untuk menghadapi PRU pada kali ini. Apa komen Datuk Seri? Memang itu salah satu tanda bahawa PAS bersama rakan muafakat yang lain bersedia untuk menghadapi pilihan raya bila masa, dan kita membawa mesej Malaysia Sejahtera dan untuk mengeluarkan Malaysia daripada pelbagai masalah yang timbul sekarang ini secara bersama. Kita tak kata kita mampu untuk capai seorang diri, tapi secara bersama dengan muafakat politik. Dan saya rasa sudah-sudahlah kita berpolitik yang menyusahkan rakyat, yang menyebabkan rakyat menjadi mangsa. Sejahtera itu bukan kepada parti, tapi kepada seluruh rakyat dalam negara kita ini. Okey, terima kasih.